Okey, nampak tak slide ni? Nampak. Okey. Okey. Okey, sebelum tu cikgu ucapkan selamat petang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid SMK Tinggi Kajang. Jadi untuk petang ni kita akan buat ceramah dan bengkel sikit lah, teknik menjawab sejarah SPM 1249. Dan kalau boleh cikgu nak sentuh ketiga-tiga kertas lah, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 sekali. Okey, pertama kita lihat dulu ini skop yang kamu belajar, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 kita ada 10 bab dan tingkatan 5 kita ada 9 bab. Jadi semua 19 bab lah. Jadi kita tahu skop dia memang besar dan luas sangat. Okey, dan ini format cikgu rasa semua dah maklum. Kita ada kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 3 ni ialah last, kamu batch yang terakhir KBSM yang akan menduduki kertas 3. Jadi mulai 2021 kertas 3 ni dah tak ada. Jadi kertas 1 kita tengok wajaran dia sebanyak 30%, kertas 2 50% dan kertas 3 20%. Jadi kertas 3 ni lah yang akan banyak membantu kamu untuk lulus nanti. Okey, jadi sekarang ni kita nak target untuk ketiga-tiga kertas ni. Jadi cikgu harapkan kamu akan berada dalam kumpulan yang cemerlang lah. Okey, jadi untuk kertas 1 kita kena target tinggi sebab kertas 1 ni dia kira mudah. Sebab dia tak perlu nak tulis banyak, ABC sahaja dan wajaran dia pun agak tinggi berbanding kertas 3 iaitu 30%. Jadi kalau untuk cemerlang, untuk A+, kertas 1 kamu kena betul 35/40. Ini cikgu buat anggaran, darat 30% maksudnya kamu akan dapat 26 markah. Kertas 2 untuk A+ kita kena 90 ke atas lah. Darat 50% kamu dapat lebih kurang 46. Dan kertas 3 pun kita kena tingkatkan 90%. Jadi kamu akan dapat 18. Jadi bila 90 ini kita dah berada di A+. Untuk sederhana, sebab dia wajaran dia tadi rendah, sederhana, tinggi 5, nisbah 3, nisbah 2. Jadi yang soalan yang mudah 50%. 30% soalan sederhana, 20% soalan aras tinggi. Jadi kat sini kita tengok untuk aras sederhana ni kalau kamu betul kertas 1 20, kertas 2 dalam lingkungan 70 markah, kertas 3 80, kamu dah dapat 66 markah. Jadi ini dah kredit. Okey, untuk lulus. Untuk lulus kertas 1 8 markah saja. Maksudnya kamu betul 8 pun kamu dah boleh lulus untuk paper sejarah. Kertas 2 kita andaikan kamu boleh dapat dalam 40 markah. Kertas 3 dalam 70 markah. Maksudnya 14/20. Jadi kamu boleh dapat 40 markah. 40 markah ini ialah markah lulus untuk peringkat sekolah. Tapi untuk peringkat SPM, markah lulus dia lagi rendah. Maksudnya dalam lingkungan 25 markah. Maksudnya kalau 25 markah mungkin kertas 1 kamu betul 5, kertas 2 mungkin dalam 30, kertas 3 dalam 50, kamu dah boleh lulus. Jadi sebenarnya tak ada alasan lah untuk gagal sejarah. Sebab bila gagal sejarah kamu tak akan dapat sijil. Jadi kita kena target paling kurang lulus dan seboleh-bolehnya kita nak cemerlang. Okey, jadi sekarang cikgu masuk kertas 1 dulu. Okey, untuk kertas 1. Untuk A, kamu kena betul 30/40. Itu untuk A solid. Kalau A plus dalam 35/40. Ini aras soalan yang cikgu sebut tadi, 5 nisbah 3 nisbah 2. Maksudnya 50% tu daripada 40 soalan 20 soalan adalah aras rendah, yang soalan mudah. Dan soalan mudah ni kebiasaannya ialah soalan yang berulang-ulang. Sebab untuk kertas 1 biasanya dia akan ulang soalan-soalan pasir. Jadi untuk aras sederhana 30% dalam 12 markah. Dan untuk aras tinggi hanya 20% sahaja, iaitu dalam lingkungan 8 soalan sahaja aras tinggi. Maksudnya aras tinggi ni tak mengganggu sangat. Kalau kamu dah betul aras rendah dengan sederhana, 20 campur 12 tu dah 32. 32 tu maksudnya kamu dah A untuk paper kertas 1 ni. Jadi kita dah boleh dapat A untuk aras rendah dengan sederhana saja. Itu belum masuk soalan aras tinggi.
Okey, dan untuk soalan kertas 1 ni pun dia ada soalan-soalan kebat bagi soalan tertentu yang memerlukan pemikiran yang kritis dan kreatif. Okey, jadi macam mana kita nak skor untuk kertas 1? Untuk skor kertas 1, langkah paling bagus ialah dalam masa lebih kurang kita ada dalam sebulan lebih ni, atau lebih kurang dalam 2 bulan lah, bulan 1, hujung bulan 2 kamu exam, kamu kena buat soalan past year. Soalan past year, soalan sebenar SPM berulang-ulang kali. Daripada soalan tahun 2013, 2003, 2004 tu pun boleh sampai last SPMU 2020. Sebab cikgu kata kenapa soalan kertas 1 ni kita perlu buat latih to be soalan past year. Sebab dia soalan-soalan dia banyak yang diulang-ulang. Ini contoh cikgu ambil beberapa tahun soalan yang diulang. Contohnya tahun 2014 ada 32 soalan yang diulang. 2015 ada 28 soalan. 2016 ini SPMU, soalan ulangan. SPM ulangan ada 30 soalan yang diulang. 2016 ada 32, 2017 ada 30, 2018 ada 33. Maksudnya untuk kita skor A bagi kertas 1 tu memang dalam tangan. Sebab soalan yang berulang ni, bila kita buat soalan past year, kita akan rasa soalan tu mudah. Sebab kita dah ulang banyak kali. Okey, ini ialah pola jawapannya. Biasanya A, B, C, D tu dia sama banyak lah. A10, B10, C10, D10. Kalau dia lebih pun maksima yang boleh lebih sampai 12 saja, 2 soalan. Ataupun berkurang pun sampai 8 saja. Ini pola A, B, C, D dia. Okey, so untuk kertas 1 seperti yang cikgu sebut tadi, buat soalan past year 2004 sampailah SPMU 2020. Jadi kelemahan yang kita kenal pasti, yang cikgu kenal pasti bagi kertas 1 ialah dia kurang latihan. Kebiasaannya kalau kamu dah banyak latihan kertas 1 tak ada masalah, mesti betul 30 ke atas. Ini cikgu dah buat untuk sekolah cikgu ada 5 kelas. Walaupun kelas ke-5 tu bila dia buat soalan past year tu dia boleh betul 30 ke atas. Kemudian dari segi kekangan masa ni sebab biasalah kamu ambil banyak subjek, jadi untuk fokus pada sejarah saja kita kena bagi masa. Kemudian istilah konsep maksud tu pun kita kena faham. Sebab soalan ini biasa ditanya dalam kertas 1. Bila kita tak faham istilah, kita tak boleh cari jawapan yang tepat. Kemudian ini yang kena elakkan, gopoh dan cuai menjawab. Maksudnya kamu baca tak teliti, kamu terus jawab. Kadang-kadang kamu tanda kat kertas soalan lain, tanda dekat OMR tu lain. Dan yang kelima, kamu tak yakin. Jadi kadang-kadang yang kamu tanda kamu pilih yang pertama tu kamu tak yakin, kamu padam, kemudian bagi jawapan baru. Jadi sebenarnya jawapan yang pertama tu yang tepatnya. Jadi kita kena yakin dengan jawapan yang kita pilih. Jadi nak yakin tu kena faham dululah. Okey, ini contoh-contoh istilah yang kamu kena faham. Ini cikgu ambil daripada tingkatan 4 bab 1. Istilah-istilah ni kita kena faham. Kalau dalam buku teks tu dia bahagian belakang sekali tu dia ada glosari. Jadi kamu kena faham apa maksud setiap istilah tersebut. Okey, jadi untuk jawapan SPM sebenarnya dia ada 2 sahaja. Satu jawapan fakta, yang ini yang mesti tepat, yang mengikut daripada buku teks. Dan satu lagi yang logik atau munasabah, ini untuk critical thinking, soalan-soalan kebat. Soalan kebat ni biasanya dia tak ada dalam buku teks. Okey, jadi formula untuk kertas 1 yang kita boleh gunakan, yang pertama kita kena cari kata kunci dulu. Apa kata kunci dalam soalan? Jadi tengok kata kunci dalam soalan tu. Okey, kemudian bila kita kenal pasti kata kunci, barulah kita kaitkan dengan pilihan jawapan. Dia mesti ada kaitan. Soalan, apa pilihan yang lebih kurang sama dengan kata kunci dalam soalan. Kemudian sambil-sambil kamu buat latihan tu, kamu catatlah isi dengan nota dekat buku tu. Jadi bila kamu buat latihan untuk kertas 1, automatik kamu dah buat latihan untuk kertas 2 dan 3. Dan yang penting kena cari jawapan yang paling tepat. Kadang-kadang jawapan tu dia hampir-hampir sama. Tapi dia dalam banyak yang betul tu mesti ada yang tepat. Dan yang last sekali kena banyakkan buat latih to be. Ini contoh yang cikgu ambil daripada buku cikgu. Jadi sambil-sambil kamu baca tu, buat note tepi dia.
Jadi secara tak langsung kamu dah dapat info-info tambahan. Contoh ditanya kat sini ialah tentang maksud tamadun. Kita lihat daripada pandangan barat Golden Shielding, kemudian pandangan Islam Syed Naqib. Okey, apa maksud tu? Jadi kita boleh lihatlah yang jawapan yang paling tepat. Okey, ini cikgu bagi beberapa contoh soalan. Okey, kita akan buat sama-sama. Cikgu, bila kamu nak jawab, kamu boleh buka mic pun boleh. Sebab cikgu dah buat slideshow, jadi dekat chatting cikgu tak nampak. Jadi cikgu harap boleh buka mic lah. Ni kita buat tengok, cikgu nak tunjukkan yang cikgu kata kenapa soalan kertas 1 tu biasanya berulang. Dia akan ulang soalan-soalan yang sama. Okey, kita tengok tingkatan 4, bab 4. Okey, soalan yang pertama. Pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah kerana, so kata kunci tu yang cikgu kuningkan tu, pergaduhan dengan Jahiliah. So jawapannya yang mana? Boleh jawab. Jawapannya mana? D. D, betul. So kata kunci dalam jawapannya ialah kesukuan. Kesukuan tu itu adalah ciri-ciri Jahiliah. Sebab kesukuan ni lah mereka sering bergaduh. Okey, soalan nombor 2, kita tengok kata kuncinya Jahiliah juga. Bagaimanakah cara hidup yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah? So jawapannya? C. C, kesukuan. Kita tengok sama kan? 2004 dia letak dekat D, 2006 dia naikkan sikit dekat C. Tapi jawapannya sebiji sama. Mengamalkan semangat kesukuan. Jadi bila kamu dah buat soalan pasir tu, kamu rasa soalan ni macam aku dah buat tadi. Maksudnya soalan tu memang berulang. Okey, kita tengok soalan ketiga. Dia punya kata kunci atau keywordnya ialah kabilah dengan Jahiliah. So jawapannya mana? Mana satu jawapannya? A. Jadi kesukuan tu sama erti dengan asabiah. Itu cara dia. Dia mesti ada kaitan. Okey, soalan 2009, soalan 4, Perang Al-Basus. Kenapa berlaku perang ni? Kenapa mereka berperang? C. Ayo. Ada request ke nak masuk? Tak cukai. B. Sebab anggota kabilah. Jadi kabilah ni, dia satu kabilah tu satu puak. Jadi puak tu sama dengan asabiah, sama dengan kesukuan. Jadi kabilah, asabiah, kesukuan tu sama maksud. Okey, seterusnya kita lihat soalan 2010. Jahiliah juga. Perang Al-Basus. So jawapannya? Puak. Puak. Jadi kita tengok yang sama erti dia. Kemudian 2013, Jahiliah juga. So X tu apa? C. C, asabiah. Jadi kita tengok, itu cara, itu maksudnya clue dia ataupun kata kunci dia. Puak, asabiah, kabilah. Okey, kita tengok seterusnya Perang Al-Basus. Tengok soalan dia pun lebih kurang sama. Perang Al-Basus, Jahiliah, jawapannya? D. Asabiah, D. Okey, 2016, Jahiliah, ada Perang Al-Basus. So jawapannya, ini ada lain sikit. Kenapa perang tu lama sangat, 40 tahun tu? Dia lari sikit daripada asabiah, puak tadi. Kenapa mereka berperang? D, campur tangan orang Yahudi. Ada kaitan tak dengan orang Yahudi? A. Kerajaan pusat tiada. Dia bila dia kabilah, maksudnya dia ikut puak-puak dia. Jadi tak ada satu ketua yang boleh mengeratkan semua kabilah tu. Jadi maksudnya tak ada kerajaan pusat. Masing-masing ikut tempat masing-masing. So jawapannya A. Okey, tahun 2017, Arab Jahiliah juga serang. So jawapannya? Ini kita kaitkan dengan Jahiliah. Mana satu yang berkaitan dengan Jahiliah? B. Sembah berhala. C. Ada kaitan dengan serang tu? C. Hidup berpecah belah. Okey, 2018, Arab Jahiliah, sistem kabilah. Mana jawapannya? Dia boleh kait dengan soalan 7 tu. B. Ada perang, lepas tu? Semangat asabiah. Jadi 1 dan 4. Itu cara dia.
Okey, itu soalan kemudian kita lihat soalan bab 9, tingkatan 4 lagi bab 9. Ini yang cikgu pilih yang ada banyak pengulangan. Kamu nampak kan soalan-soalan tu berulang kan? Okey, kita tengok soalan 2004. Masyarakat di Eropah mengkritik Gereja Katolik semasa gerakan reformasi kerana jadi keyword dia kat situ ialah mengkritik. Kenapa Gereja Katolik ni dikritik? C. C, ada pembaharuan sebab tu dia dikritik. Dia dikritik ni mesti ada tak betul. So mana yang menunjukkan tak betul? A, kefahaman agama bertentangan. Memang agak setiap agama dia tak sama. Kenapa dia dikritik? Mesti ada tak. B. D. Bagus. Kepincangan. So dia punya keyword dia ialah kepincangan amalan oleh penguasa gereja. Maksudnya ada sesuatu yang gereja buat yang tak betul. Sebab itu dia telah dikritik. Okey, kita tengok tahun 2005. Ni dia buat dalam bentuk dialog John dengan David. So kita cari kata kunci dia kat situ ialah surat pengampunan dosa. Inilah kepincangan dia. Kepincangan dalam gereja Katolik ni mereka jual surat pengampunan dosa. Maksudnya ada tak manusia yang tak buat dosa? Tak ada. Semua manusia berdosa kan? Jadi bila betul. dia jual surat pengampunan ni, surat ni laku ke tak laku? Laku. Tak. Sangat laku. Sebab semua orang berdosa, orang pergi ke gereja, beli surat pengampunan dosa ni, kamu senaraikan berapa dosa kamu bayar dekat padri, dosa kamu habis. Jadi menyebabkan gereja jadi kaya raya. Tapi amalan ni tak ada dalam agama Kristian. Tapi disalahgunakan oleh padri-padri Katolik. Jadi Martin Luther ni dia satu orang yang ada pendidikan. Jadi dia rasa nampak tak betul dalam gereja Katolik. Sebab itu dia menentang surat pengampunan dosa ataupun indulgence ni. Jadi dia keluarkan satu mazhab baru. Dia lari daripada gereja Katolik ni dipanggil mazhab Lutheran ataupun mazhab Protestan. Okey, kenapa Martin Luther menentang? Penyelewengan amalan agama. Jadi kita tengok kepincangan tu sama erti dengan penyelewengan. So jawapannya D. Okey, 2015. Kita tengok 2015 dengan 2005. Dua-dua dalam bentuk dialog. Ini John dengan David. Ini Baker dengan Jacob. Biji sama aja. Jadi kata kunci dia masih sama, surat pengampunan. So jawapannya yang mana? Soalannya? A, ajaran agama diseleweng. Yang 2005 kita tengok penyelewengan amalan agama. Dia ubah sikit je. Sebab tu kita kata yang objektif ni kamu boleh skor tinggi sebenarnya. Sebab dia banyak ulang-ulang yang sama. Okey, SPMU 2016. U tu ialah untuk paper ulangan. Okey, kat sini dia gunakan keyword dia penjualan surat pengampunan ataupun indulgence. Sama juga dengan yang 2015 tu. Kenapa Martin Luther menentang? Menggugat kesucian agama, ajaran agama. Menggugat kesucian ajaran agama. Sebab dia bila dia dah seleweng, dia ada pincang, jadi kesucian agama akan tergugat. Okey, 2016 Reformation, kritik. Ini sama dengan soalan satu tadi. Kenapa mereka mengkritik? Sama dengan soalan yang pertama tadi. Perbezaan mazhab. Perbezaan mazhab. Tengok soalan pertama tadi. Cikgu tunjuk soalan pertama tadi. Okey, apa jawapan soalan satu tadi? Kepincangan. So jawapan yang ni apa dia? Kepincangan amalan. Kepincangan amalan. Cuma yang soalan satu dia panjang kepincangan amalan agama Kristian. Ini dia pendekkan. Kepincangan tu apa dia? Kepincangan tu maksudnya tak betul. Kalau pincang, kalau orang manusia yang pincang ni maksudnya kalau dia jalan tu sengit. Mungkin orang yang accident ke, kaki dia patah ke, pincang. Itu pincang tu sama erti dengan penyelewengan tadi. Okey, soalan 2017. Gereja di mengongkong. Kenapa gereja Katolik ni dianggap mengongkong? Cukai tinggi. Cukai tinggi. Salah, dia bukan berkaitan dengan cukai.
Ni dia lari sikit daripada kritik tadi lah. Mementingkan keperluan akhirat. Mementingkan Keperluan keperluan akhirat. akhirat sahaja. Sebab itu surat pengampunan dosa tu laku. Sebab mereka nak bersihkan diri mereka daripada dosa. Bila dia masuk ke alam satu lagi, alam akhirat, mereka dah bersih. Kalau kita dah boleh masuk syurga. Itu kepercayaan Roman Katolik ni. Ini yang tak betul lah. Betul. Okey, kita pergi kepada silibus tingkatan 5. Cikgu ambil bab 1, nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, ini pun cikgu pilih yang berulang. Soalan 2004, dia punya clue ataupun kata kuncinya ialah slogan. Ada 2 slogan, beban orang putih, tugas menyebarkan tamadun. Jadi apa tujuan slogan ni dibuat? Dasar imperialisme. So keyword dia ialah imperialisme. Imperialisme ni maksudnya dalam bahasa Melayu apa dia? Dasar sesebuah kerajaan meluaskan tanah jajahan. Jajahan, penjajahan. Itu. Okey, soalan 2005. Dia letak slogan. Cuma 2004 dia bagi dua-dua slogan, dia tak letak negara. 2005 dia letak slogan, satu dia kosongkan, dia letakkan negara. So dia nak tanya slogan negara Perancis. Ada jawapan dalam soalan 2004. So jawapannya mana? D. C. Kamu tengok beban orang putih dah ada British kan? So, C. Tugas menyebarkan tamadun. Jadi bila kamu jawab soalan pasia tu yang bentuk topikal yang disusun ikut bab, soalan yang awal tu dia akan memberi jawapan untuk soalan-soalan selepasnya. Sebab itu penting kamu cari buku-buku dekat pasaran yang disusun ikut bab, bukan ikut tahun. Kalau ikut tahun tu kita tak nampak ulangan tu. Cari yang ikut bab. Okey, menyebarkan tamadun tu macam mana? Tugas menyebarkan tamadun tu maksudnya macam ni. Di barat ni orang British, orang Perancis, mereka dah rasa mereka tu bertamadun. Jadi dia rasa kita orang Asia ni tak bertamadun, hidup atas pokok. Tak ada kemajuan. Jadi mereka datang ke tanah Melayu. Macam British datang ke tanah Melayu untuk mentamadunkan rakyat tanah Melayu. Itu jadi beban kat orang putih. Perancis datang ke mana jajahan Perancis? Indon. Filipina. Okey, jadi kita tengok di Indochina. Indochina Perancis masuk. Jadi dia kata orang Indochina, orang Vietnam, Kemboja ni tak bertamadun. Jadi dia datang tu konon-konon untuk mentamadunkan mereka. Jadi konon-konon mereka ni baik lah. Tapi sebenarnya itu tujuan asal mereka datang. Apa tujuan mereka datang sebenarnya? Ambil hasil untung. Nak ambil hasil kan. Tapi dia bagi alasan, slogan ni alasan dia lah. Beban kat dia tengok kita tak bertamadun, dia nak ajar kita bertamadun, itu sebenarnya tipu helah dia semata-mata. Okey, kita tengok. Okey, soalan 2015. Slogan dia, yang ini dia bagi 2 versi, satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu. Whitesman Burden dengan mission civilizatories, menyebarkan tamadun. So, jawapannya mana? Kamu cari yang ada kaitan nombor 1 tadi, imperialisme. Mana yang ada kaitan dengan imperialisme? C. Mengekalkan pemerintahan tempatan, menjajah ke tu? B. Memajukan kehidupan masyarakat pribumi. Dia mesti ada kaitan dengan penjajahan. Memajukan kehidupan masyarakat pribumi. B. Itu maksudnya maksudnya kamu percayalah dengan slogan dia tugas menyebarkan tamadun. Tapi slogan tu betul ke salah? Slogan tu salah kan? Slogan tu hanya alasan dia. Jadi tujuan sebenar dia ialah untuk menjajah. So kalau menjajah menghalalkan tindakan menceroboh negara lain. Itu penjajahan. Jadi jawapan yang tepat ialah A. Kalau siapa yang percaya dengan janji Perancis tadi tugas menyebarkan tamadun, dia akan jawab B ataupun C. Jadi itu ialah alasan dia, tapi alasan dia tu tak betul. Okey, soalan 2017 dia letakkan slogan Perancis. Ini ulangan tadi. So jawapannya? Dah ada jawapan ibu. Apa dia? Dah ada jawapan tu C. Cikgu dah boldkan. Tugas menyebarkan tamadun. Aku pula. Afiq. Okey, so C jawapannya.
Okey, kita tengok satu lagi. Bab 3. Bab 3 ni banyak soalan-soalan objektif. Cikgu tengok banyak soalan yang dah disoal daripada 2004 sampai 2017 ni. Okey, kita tengok soalan 2007. 3 siri peperangan. Jadi, apa tujuan peperangan ni? Untuk apa mereka berperang? Penyatuan negara. Penyatuan negara. So kamu pegang kat sini, kata kuncinya ialah penyatuan. So jawapan yang berikut ni akan berkaitan dengan penyatuan. Okey, 2008. Kaedah yang mereka gunakan untuk menyatukan negara ni ialah kaedah real politik. So jawapannya yang mana? B. Menyatukan Itali. Pegang keyword dia, menyatukan. Okey, 2009, real politik juga. Kenapa real politik digunakan? Menyatukan negara. Menyatukan negara. Okey, kemudian tokoh yang sama. Apa nama tokoh ni? Adolf Hitler. Otto Edward von Bismarck. Oh yeah. Jos Rizal. Okay, jadi apa yang Bismarck buat ialah dia nak membangkitkan semangat. So macam mana cara dia nak bangkitkan semangat? Ini dia lari daripada penyatuan tadi lah. Cikgu. Sabiah. Asobiah. Cikgu. Ya. Ada orang atas motor ke cikgu? Atas motor? Siapa atas motor? Bunyi angin kuat Itu kat sini hujan lebat. Oh, dah lebat. Okey. Racing tu kan. Cikgu, sorry. Takkan cikgu ngajar atas motor pula. Keluar line saya slow. Oh, Mak Kelantan. Mak Kelantan. Kelantan jauh tu yang dia slow sikit. Cikgu dah buat 100% dia suara volume ni. Okey, soalan 2010 jawapannya yang mana? Cikgu, apa? 2010 tu jawapannya mana? Macam mana dia nak bangkitkan semangat rakyat Prussia di medan perang? Menghapuskan pemerintahan menghapuskan cara macam mana? diktator. Inilah kaedah real politik, maksudnya diktator dia yang diktator. Ini real politik. Real politik maksudnya mewajarkan apa sahaja cara untuk mencapai matlamat politik. Itu real politik. So mana yang real politik kat sini? B. Nampak macam B. Menyingkirkan golongan kapitalis. Kapitalis tu maksudnya golongan yang mementingkan keuntungan orang bisnes. Takkan dia nak merugikan negara dia sendiri. Membebaskan golongan hamba. Bebaskan golongan hamba, betul kan? Bukannya yang tak betul. C. Dah yang salah lah, tiga-tiga salah. Sikap anti kuasa asing. Macam ni maksud dia. Kat sini kalau di barat konsepnya satu negara satu bangsa. Jadi dia nak negara, kalau negara tu Jerman tu untuk orang Prussia je. Orang bangsa lain dia akan halau keluar. Macam kita, kalau kita dekat Malaysia ni, kalau dulu nama Melayu. kita Melayu. Jadi dia nak orang Melayu saja. Jadi boleh tak kita halau orang Cina, orang India? Salah kan? Itu real politik. Jadi kita tak nak ada sikap yang kuasa asing ni. Itu yang Hitler tak suka. Yang Bismarck buat. Yang kiranya tak betul lah. Itu real politik. Okey, kita pergi soalan 2011. Ini yang jawapan tadi dia dah masuk dalam soalan. Menyatukan negara. Jadi yang soalan tadi dia akan berada dalam jawapan. So apa jawapannya? Kamu tengok dia pusing macam tu. Tadi yang tadi ada dalam soalan. Menyatukan tu dalam jawapan. Sekarang ni menyatukan dalam soalan. So jawapannya yang mana? A. Real politik. Dia ubah macam tu jadi pusing sikit. Soalan jadi jawapan, jawapan jadi soalan. 2014 menyatukan negara juga. So jawapannya? Mana satu? C. C, real politik. Okey, 2015 pembentukan kedua-dua negara. Itu penyatuan lah. So jawapannya? B. Real politik. 2016 menyerang. Ni 3 siri peperangan. Soalan yang pertama tadi. Jawapannya? B. Menyatukan negara. Dia pusing-pusing macam tu je. Okey, SPMU 2017 mewujudkan negara bangsa. Ini menyatukan negara lah. So jawapannya? A. Real politik. 2017 peperangan 3 siri ni untuk apa? B. Penyatuan negara. Penyatuan negara. Nampak tak ulangan tu?
Nampak ke? Soalannya sama. Jadi bila kamu dah biasa buat soalan pasium, kamu rasa senang sangat soalan objektif ni sebenarnya. Nak betul 40 per 40 pun boleh. Cuma kalau 40 per 40 tu maksudnya ada lebih kurang 8 soalan aras tinggi, kebat. Itu yang kamu kena betul-betul baca betul-betul. Jangan terpesong nanti. Okey, last sekali. Ini lain sikit. Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, kesannya apa? C. Negara bangsa baharu Muncul. Maksudnya kamu dah boleh jawab semua yang dalam yang slide yang cikgu tunjuk. Maksudnya kamu kamu adalah calon A plus untuk kertas 1. InsyaAllah. InsyaAllah. 1 kertas kamu dah A dah. Sekarang kita tinggal InsyaAllah. 2 kertas lagi. Amin. Alhamdulillah. Amin. Jadi sejarah dah lepaskan trial. Dah dapat markah belum? Dah. Dapat A tak? B. Alamak, sikit lagi nak A tu. Sikit lagi nak A, insyaAllah. B plus lah. Dia biasanya kalau trial B plus, dia akan naik A. A minus. Kalau trial kamu A minus, dia akan naik A. Kalau Yo, A, dia akan naik B plus. Kalau trial Biasanya nak dia A akan plus, naik. A Kalau plus nak naik A apa plus. lagi? kena statik Amal. Ya A A1 plus lah, tu A1. kena kekalkan lah. Boleh Amal, boleh. Okey, ni analisa yang cikgu buat soalan-soalan kertas 2 pula. Sekarang kita dah habis kertas 1, sekarang kita masuk kertas 2. Kalau kamu tengok kertas 2 ni, soalan dia biasanya dia akan ikut tema ya. Jadi tema tu biasanya kita ikut bab. Kalau tema 7 tu dia ada 3 bab, biasanya dalam satu tema tu at least dia akan keluar 1 soalan atau 2 soalan. Bab 8 tu, bab 8 ni ada banyak. Tema 8 ni ada bab 4, 5, 6, 7, 8. Ini tak apa, ini bukan kerja kamu lah. Ini kerja penggubah soalan. Mereka pastikan. Yang penting kita kena study je. Okey, tingkatan 4, ini tingkatan 5. Tingkatan 5, kamu tengok mana satu bab yang setiap tahun dia keluar. Oh. Tengok. Setiap tahun tak pernah miss. Tamadun. Bab berapa? 1. Bab 1. Bab 1 tu ada je yang tak keluar. 2006 tak ada, 2008 tak ada. Yang setiap tahun keluar. Oh ni bab 12. Tema 12 bab 9. Tema Tingkatan 12 5 bab 9 tak pernah miss. Jadi sebab bab dia ke? satu tema, satu Bab bab. 11 Jadi dia lah. tak ada pilihan. Bukan tema, bukan bab 12, bab 9. Bab 9 bang. Tu 12 Bab tu apa 9, tu? 12 tu tema. Yelah, Tema yang tu last biasanya pengetua cikgu je tahu dia ada dalam di SKP cikgu. Yang kamu dalam buku teks kamu ialah bab-bab tu yang 9 tu. Jadi bab 9 untuk lah. tingkatan 5 bab 9 jangan tinggal. Wajib baca. Sebab dia tak pernah miss. Sama ada dia keluar essay ke struktur. Baik paper Jun, paper Jun tu paper ulangan. Sama juga dia tak pernah miss. Jadi bab 9 tu kena baca. Mesti baca. Cikgu, nak tanya ke? Kelas Ya. ada kumpul tu? Kelas Habis ke? dalam kita start pukul 3, pukul 4 kalau paling lama pun dalam 4.30 lah. Kenapa? Okey. Lagi saya ada hal pukul 5. Sempat. Okey, jadi cikgu ingatkan tingkatan 5 bab 9 wajib baca. Kamu tengok soalan-soalan mana yang dah keluar, jadi kita boleh Analisis. kecilkan skop dia, analisis. Jadi untuk tahun ni antara yang penting untuk ini cikgu bagi tajuk-tajuk fokus tingkatan 4. Okey, ni tingkatan 4 fokus dia yang merah tu yang dah keluar. Okey, kalau kita tengok tingkatan 5 tadi. Tingkatan 5 bab 9 yang cikgu nak kamu baca, OIC dah keluar. OIC baru keluar SPMU ulangan hari tu. Jadi Cikgu, kamu nak yang tengok penting bab, untuk bab 9 ni tingkatan 4 tadi. tingkatan 4. Ni tingkatan 4. Jangan screenshot. Nak snap. Bolehlah snap. Boleh ke Boleh. Yang merah tu yang dah keluar tu. SPM 2017 itu yang dah keluar. Oh. Yang lain-lain tu bukan baca. Oh. Yang cikgu buat merah tu tak payah baca. Yang tingkatan 5 pun sama. Yang tingkatan 5 cikgu nak kamu baca yang putih tu. Yang putih tu baca. Jadi untuk tingkatan 5 bab 9 yang penting baca dasar luar Malaysia.
Yang empat ni pun sama. Union ni baru keluar. Union ni baru keluar SPMU 2020 ini baru keluar. Trial pun ada kan? Yang mana yang cikgu tulis SPM tu tak payah baca lah. Jadi untuk bab 9 ni baca dasar luar Malaysia dengan cabaran masa depan. Ni untuk tingkatan 5. Ini antara Ni yang paper kita tu, fokus. Ini paper tu. Jadi macam ini antara tajuk fokus kita, Pakatan Murni. Okey, ni yang kita fokus untuk tahun ni lah. Pilihan Raya Lambang ni lama tak keluar. Berapa tahun kita spot tak keluar-keluar. Okey. Okey, dah ambil gambar dah? Dah. Okey, kita pergi kepada ini untuk soalan kebat. Soalan kebat, kalau soalan kebat ikut aras ni, kalau 4 markah, 6 markah tu biasa dia ada 3 aras je lah. Kalau markah dia tinggi 8 hingga 10 markah tu dia biasa dia ada 4 aras. Jadi macam mana cara kita nak dapat markah penuh untuk aras 3 atau aras 4, kamu ingat 4 perkara ni. Dia mesti ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada inference. Bila kamu ada 4 ni, kalau 10 markah kamu 9 hingga 10. Kalau 8, 7 hingga 8. Kalau 6, Inference 5 tu apa hingga tu? 6. Inference tu sebab Aras tu ni ialah maksudnya markah kamu, markah paling tinggi. inference. Kalau 4 markah kamu 3 hingga 4 markah. Jadi sekarang ni yang penting ingat ni mesti ada fakta, huraian, contoh, inference. Ini untuk soalan kebat sahaja. Katalah Cikgu, kamu buat contoh buat je. inference. Katalah soalan kebat tu kamu tak buat inference, daripada aras 4 kamu akan turun aras 3. Ini cara pemeriksa tanda kertas kamu. Ini maksudnya holistik. Holistik tu maksudnya dia tanda secara inference macam dia tanda karangan bahasa Melayu. Pemeriksa tu baca dia tu letak, oh yang calon ni aras 4, calon ni aras 3. Tengok tak ada inference turun aras 3. Kemudian kamu tak buat contoh, turun aras 2. Tak ada huraian, turun aras 1. Itu cara pemeriksa tanda untuk soalan-soalan hebat. Okey, cikgu akan bagi contoh nanti. Ini soalan struktur bahagian A. Kita ada 4 soalan, wajib jawab semua. Masa yang dicadangkan 60 minit. Sebab itu masa ni sangat penting. Kamu habis 1 jam, siap ke tak siap bahagian A, tinggalkan dulu. Sebab bahagian A dia berapa markah? 40. 40. 40 markah. Bahagian B 60. 60 markah. Jadi kalau kamu duk ralik dengan bahagian A, kamu rugi nanti. Siap 1 jam, habiskan bahagian A. Terus masuk bahagian B. Satu soalan tu anggarkan dalam lebih kurang 15 minit. Okey, biasa dia soalan struktur, dia tak ada soalan yang payah sangat lah. Dia tanya Sebab pendapat. Dia fakta huraian contoh. Kalau nak letak inference tu untuk soalan C, soalan kebat sahaja. Okey, yang penting bahagian B ni. Bahagian B kamu ada 7 soalan, kamu pilih 3. Jadi masanya 1,5 jam. Jadi satu soalan tu kamu setkan masa 30 minit. Habis 30 minit, setengah jam, beralih soalan yang kedua. Beralih soalan yang ketiga. Siap tak siap tu kamu kena beralih. Kalau ada masa lebih baru kita patah balik pada soalan yang kita tak siap tadi. Jangan fokus pada satu soalan mentang-mentang lah soalan tu mudah macam soalan jahiliah pernah keluar dulu. Ada yang peruntukkan masa sampai 1 jam. Maksimum markah, satu soalan berapa markah esei? 10. 20. 10 tadi struktur. Esei 20. Kalau kamu bagi lebih pada 20 isi pun, markah maksima dia tetap 20. 20. Sebab itu caranya cukup setengah jam, 30 minit berhenti pergi soalan nombor 2, 30 minit pergi soalan nombor 3. Kalau ada lebih masa baru kita patah balik yang kita nak tambah tadi. Okey, sekarang ni ini cara untuk jawab soalan kebat ni. Ingat soalan kertas 2 yang tak ada Roman semua mesti dijawab dalam bentuk esei. Kalau ada Roman 1, 2 itu kita jawab pendek saja. Kalau dia bagi garis kosong saja, semua jawapan dalam esei. Dan bila esei, kamu kena mula jawapan kamu dengan kepala ayat. Kepala ayat tu maksudnya kita ambil sebahagian daripada soalan. Macam kamu jawab pemahaman bahasa Melayu. Okey, kemudian jawapan kamu mesti ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada inference. So macam mana kita nak bezakan fakta? Fakta 1, fakta 2.
Jadi kalau kita nak bezakan fakta 1, fakta 2, kita kena letak penanda wacana. Wacana. Itu contohnya di samping itu, selain itu, seterusnya. Penanda wacana sama pun tak kisah. Kalau sama kita nak tak apa. bezakan fakta dengan huraian, kamu letakkan Agar kata supaya hubung. Agar supaya, Contoh. ataupun kalau sekarang ni ada sekolah yang dia gunakan teknik dabus, demi, agar, bahawa, apa-apa kata hubung lah. Untuk. Kalau kita nak pergi pada contoh, kamu masuk contohnya, misalnya, seperti. Iaitu. Itu kita dah masuk pada contoh. Dan inference ni dia sebenarnya dia adalah kesimpulan bagi fakta tersebut. Kamu dah bagi fakta, dah bagi huraian, dah bagi contoh, tutup dengan inference. Jadi jawapan kamu terus dapat aras 4. Ini untuk soalan kebat. Kita akan lihat satu-satu nanti. Okey, ini soalan yang kita spot tahun ni, Tamadun Mesir Purba. Kalau set sekolah cikgu, set 1 ni soalan ni keluar. sama je. Sama. Jadi set sekolah kamu sama dengan set sekolah cikgu. Dia ada Bila? soalan satu Dari sekolah lagi. mana Set, cikgu daripada Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang. Ush. Oh, Sepang. Sepang. Oh. Dekat dengan saya. Dekat dengan duduk mana? Saya duduk. Dekat dengan rumah Fadil cikgu. Okay. Oh, dekat dah tu. Okey, kalau set satu lagi dia keluar Huang Ho tak silap ni Tamadun Indus. Set yang kedua. Oh. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Terangkan sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada masyarakat dunia yang kekal hingga ke hari ini 3 markah. Yang soalan B dia tanya keistimewaan Mesir Purba 3 markah. Soalan C dia nak pencapaian Malaysia. Kertas ke? Ini 4 markah ni tak nampaknya. Jadi dia 10 markah ni. 3, 3, 4. Okey, cikgu bagi yang jawab macam ni. Ada tak yang suka jawab point-point macam ni? Saya. Saya. Kamu buat dash-dash, point-point terus Saya kamu jawab. jawab. Okey, sumbangan Mesir Purba, piramid. Imhotep yang buat. Guna Yeah. batu bata. Ada pendidikan. Memuliakan mayat. Institusi Pendidikan pendidikan. Matematik. Geometri, buat buat kertas. kertas. Banyak Pokok lagi lah papirus. jawapannya. Okey, markah Nah. maksima dia berapa Memuliakan. tadi? 6. 3. Maksima 3 kan? Kamu bagi kat 3. sini, katalah kat sini kamu bagi 6. Tak apa cikgu, saya bagi lebih. 6 sebab kalau tulis pendek-pendek macam ni dapat markah penuh tak? Tak. Dapat. Dapat berapa? Dapat setengah. Setengah kan? So kamu kata saya bagi 6. 6 bahagi 2 dapat 3. Dapat markah penuh juga. Betul tak cara macam tu? Tak. Salah. Salah. Cara pemeriksa bagi markah, dia akan tengok markah maksima. Walaupun kamu bagi 6, dia akan pilih 3 sahaja. 3 yang terbaik ke apa? Dia Maksudnya tak kira lah 3-3 mana. Ya 3 yang betul. 3 yang Sebab betul. maksima dia 3. Walaupun kamu bagi 6 isi, tapi semua dapat setengah-setengah, dia akan pilih 3 sahaja. 6 isi, maksima dia 3 markah. Jadi 3 markah tu yang akan dibahagi 2. Bukannya 6. Kalau markah maksima dia 4, 4 tu yang akan dibahagi 2. Walaupun kamu bagi 8. Dia kira tak apa lah. Dia kira markah maksima tu lah. Oh. Maksima yang, sebab itu setiap ujung soalan tu ada markah kan. Itu pentingnya markah tu. Kalau markah tu 3 markah, kamu buat point form, kamu hanya dapat berapa markah? 3 je. 1,5. 1,5 sebab 3 bahagi 2. 3 bahagi 2, 1,5 dia akan bundarkan jadi 2 markah. Jadi kamu hanya layak dapat 2 markah sahaja untuk soalan A. Sebab dia akan terus bundarkan. Dia tak campur semua, dia terus bundarkan. Okey, tapi macam mana cara kita nak dapat markah penuh? So, cara nak dapat markah penuh yang pertama tadi apa dia? Mesti mula dengan apa? Kepala ayat. Kepala ayat. Kamu ambil je daripada soalan tu, kepala ayatnya ialah sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada masyarakat dunia yang kekal ke hari ini ialah pembinaan piramid. Piramid tu dah dapat 1 markah. Itu isi yang pertama. Kemudian kamu nak pergi, kamu nak huraikan lagi kan? Bila hurai kita letakkan apa? Kata hubung. Kata hubung dia yang kat situ. Yang diilhamkan oleh Imhotep. Jadi Imhotep tu ialah huraian. Kamu dah dapat markah untuk fakta 1, huraian 1. Kemudian kau nak tambah lagi. Kamu boleh letak seterusnya pun boleh.
Ataupun kamu guna kalau dia tak ada kata hubung, kalau ayat tu lengkap dia terima. Piramid ini, maksudnya kamu ambil balik yang poin yang fakta pertama tadi. Piramid ini merupakan binaan batu bata yang tertua di dunia. So kata kuncinya ialah batu bata. Itu adalah huraian yang kedua. So untuk 2 ayat tu kamu ada 1 fakta, 2 huraian. Dah dapat 3 markah penuh dah. 2 ayat tu je. Okey, bila nak pergi fakta yang kedua? Fakta yang kedua kita letak penanda wacana. Jadi penanda wacananya ialah seterusnya. Seterusnya ialah sistem pendidikan, itu fakta yang kedua. Kemudian kita nak hurai yang diuruskan oleh rumah ibadat. Yang tu ialah kata hubung. Rumah ibadat atau pihak kerajaan tu ialah huraian yang kedua. Bagi tu kata hubung juga. Bagi tujuan melahirkan jurutulis. Itu huraian yang kedua. So untuk fakta yang kedua pun dia ada 1 fakta, 2 huraian. Kat sini dia dapat 6 isi. Tapi maksima dia berapa? 3 kan? So kamu juga dapat markah penuh 3 markah. Maksudnya walaupun bagi lebih, dia tetap ikut markah maksima. 3 markah. Dia kena berapa isi? Jadi kalau 3 markah? Dia kena berapa isi? Dia kat sini, kamu tengok isi yang pertama. Isi yang pertama tu, piramid tu dah 1 fakta. Kemudian Imhotep tu huraian yang pertama. Batu bata tu huraian yang kedua. Maksudnya 1 fakta tu pun kamu dah dapat 3 markah. 1 fakta, 2 huraian. Jadi tak semestinya kamu kena bagi 3 isi, 3 fakta. Tapi mesti ada huraian tu lah. Jadi katalah pendidikan tu fakta kedua. Rumah ibadat tu huraian yang kedua. Jurutulis tu huraian yang kedua. So fakta yang kedua tu pun dah dapat 3 markah. Jadi kalau kamu boleh hurai, kamu bagi 1 fakta 2 huraian pun boleh, ataupun 1 fakta 1 huraian 1 contoh pun boleh. Tapi kalau kamu tak boleh hurai, kalau 3 markah bagi 3 fakta. Kalau tak boleh hurai. Kalau boleh hurai, 1 fakta pun dah cukup, tapi mesti ada huraian, mesti ada contoh. Terpulang masa kamu jawab tu. Kalau kamu jawab tu kamu rasa kamu boleh hurai, boleh cukup. 1 fakta, 1 huraian, 1 contoh. Ataupun 1 fakta, 2 huraian. Tapi cikgu nasihatkan bagi lebih sikit. Kalau 3 tu, bagilah 4 isi. Biar lebih, jangan kurang. Okey? Boleh faham? Betul. Boleh. Jadi tapi kalau katalah kamu tak boleh nak hurai lah, cikgu tak ingat huraian, tak ingat contoh. Bagi je lah 3 fakta, tak ada masalah. Sebab soalan ni soalan dia nak sumbangan, ni soalan fakta. Okey? So kalau kita bagi 3 fakta pun dah okey dah? 3 fakta pun boleh, tak ada masalah. Tapi ingat mesti dalam bentuk ayat. Jangan buat dalam bentuk point form macam ni. Kalau kamu bagi 3 fakta dalam bentuk point form, masih sama. Dia akan 3 bahagi 2 dapat 1,5. 3 fakta tu mesti dalam ayat, ada kepala ayat. Kamu sebutlah kata fakta yang pertama pembinaan piramid. Okey, katalah Imhotep dengan batu bata tu tak ada. Seterusnya ialah sistem pendidikan. Okey, nokta. Berikutnya ialah penciptaan kertas. Dah ada 3 fakta. Jadi walaupun tak ada huraian, tak ada contoh, tak ada masalah. Tapi bila masuk fakta tu, letakkan penanda wacana. Sebab katalah kamu jawab macam ni. Sumbangan tamadun Mesir Purba kepada masyarakat dunia yang kekal ke hari ini ialah pembinaan piramid, koma. Okey, sistem pendidikan, koma. Dan kertas, nokta. Berapa markah kamu dapat? 3. Dapat tak 3? Dapat sebab dalam esei. Okey, ayat yang pertama sampai piramid, ayat tu lengkap. So dapat 1 markah. Koma, sistem pendidikan. Lengkap tak ayat tu? Tak. Tak lengkap. So sistem pendidikan kamu dapat setengah. Koma, kertas. Lengkap tak ayat kertas tu? Tak lengkap. So dapat setengah. So 1 campur setengah, berapa markah kamu dapat? 2 markah sahaja. Setiap fakta baru mesti buat ayat baru. Jangan sambung-sambung letak koma. Yang selepas koma tu dia kira point form. Itu bahaya. Jadi nak masuk isi yang kedua seterusnya. Isi yang ketiga berikutnya.
Selepas itu, di samping itu, akhirnya letakkan penanda wacana. Penanda wacana ni fungsi dia menjadikan ayat kamu lengkap. Bila ayat lengkap baru dapat markah penuh. Kalau ayat tergantung, dia dapat setengah markah. Itu kena ingat. Jangan kamu koma, tak boleh. Selepas koma tu semua dapat setengah. Okey, boleh ingat? Boleh. Boleh faham Jangan buat kesalahan ni masa SPM nanti, rugi. Kamu ada isi tapi cara menjawab tak betul. Jadi rugi markah. Sepatutnya dapat markah penuh, kamu dapat separuh. Sebab cara jawapan tu, kamu kata, alah cikgu saya dah buat dalam perenggan. Ayat dah panjang. Tapi semua koma. Jadi selepas koma tu semua dapat setengah. Tak akan dapat markah penuh. Itu kena ingat tu. Okey, kita pergi pada soalan B. Dia nak keistimewaan Mesir Purba. 3 markah juga. Okey, kita bagi dalam bentuk point form. Ada pertempatan kekal, kampung, bandar, nom. Kemudian ada contoh lagi. Kalau semua ini lagi. Memphis, Tibes. Okey, berapa markah kamu dapat ni? 2. Dapat 2 markah. Sebab markah penuh dia 3. 3 bahagi 2 dapat 1,5. So 2 markah. Ingat contoh, kamu bagi 3 contoh pun markah dia hanya 1 sahaja. Contoh tak perlu bagi lebih. Bagi 10 contoh pun 1 markah. Kat sini kita dah ada 5 isi. 5 isi tapi maksimal dia 3. 3 bahagi 2, 1,5. Okey, kita tengok jawapan yang lengkap. Ini jawapan yang lengkap yang dapat markah penuh. Okey, ini ada 1 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Okey, 3 markah bahagi 2. Yang ini kalau macam ni dia tak bahagilah. Ini kalau yang bahagi ni untuk yang tadi. Ini cikgu silap ni, cikgu copy yang tadi. Jadi yang ini kita dah ada kepala ayat. Kemudian kita ada isi yang pertama. Kemudian kita ada penanda wacana masuk isi yang kedua. Ada penanda wacana berikutnya bandar dengan nom. Okey, jadi untuk yang ini. Okey, ni cikgu kena ubah. Ini jadi markah dia kat sini. Ini salah ni. Okey. Ni dia bukan bahagi. Yang ini kamu akan dapat markah penuh terus. So kalau tak ada kepala ayat, tak ada kepala ayat, ayat yang pertama tu akan dapat berapa? Setengah. Sebab tak lengkap. Kalau ada kepala ayat tak ada jawapan? Tak ada jawapan tak dapat juga. Tak dapat lah. Kepala ayat ni dia macam Kalau macam tu semua aku kepala ayat je man. Ini dia dah lari kat atas ni. Jadi kepala ayat tu dia sebenarnya macam pendahuluan lah. Kalau kamu buat karangan tu ialah pendahuluan. Jadi kat sini yang merah ni kepala ayat. Yang biru ni ialah penanda wacana. So kat sini dia ada 1 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Markah semuanya ada 5. Tapi sebab maksimal dia 3, kamu hanya dapat 3 markah sahaja. Okey, boleh faham? Jadi kalau masuk contoh tuliskan contohnya atau misalnya. Kalau nak sambung, katalah kamu nak sambung ayat yang terakhirnya. Akhirnya nom disatukan menjadi satu pusat pentadbiran seperti Tinis, Memphis, Tibes pun boleh. Tapi kalau kamu bagi Tinis saja pun dah dapat 1 markah. Bagi 3 ni pun 1 markah. Jadi contoh tak perlu banyak. Jadi kat sini kita dapat markah penuh 3 markah. Okey, ini soalan kebat. Soalan C, 4 markah. Dia tanya pencapaian Malaysia. Ini tak ada dalam buku teks. Jumpa tak jawapan ni dalam buku teks? Tak ada kan? Fikir sendiri je. Ya ini cikgu bagi contoh tadi yang kamu koma-koma. Kamu terus perpaduan kaum koma, kestabilan koma, kemajuan ekonomi koma, kemajuan pengangkutan koma, contoh pun koma. Semua ada 9 isi. Bila bilang semua ada 9 dengan contoh semua sekali. Tapi markah maksimal dia berapa? 4. 4. Jadi berapa yang akan dibahagi? 9 atau 4? 2. 9 bahagi 2 atau 4 bahagi 2? 4 bagi 2. 4 bahagi. Dia tak akan tengok 9 ni. Kalau 9 bahagi 2 dapat 4,5. Dapat 5. Markah maksimal dia 4 kan? Dia akan ambil markah maksimal ni bahagi 2. Jadi yang markah yang kamu dapat ialah 2 markah. Tak dapat markah penuh sebab walaupun dalam perenggan nampak panjang ni perenggan. Tapi semua koma-koma. Tak ada kepala ayat, tak ada penanda wacana, tak ada kata hubung.
Semua ni dapat setengah markah. Okey, so macam mana kita nak dapat markah penuh? Caranya macam ni. So kamu mula dengan kepala ayat, tak perlulah ambil penyataan yang panjang ke atas tu. Kita ambil daripada soalan saja. Pencapaian Malaysia kini yang boleh menjadi kebanggaan generasi akan datang ialah persefahaman. Itu fakta yang pertama, isi pertama. Masuk isi kedua letak penanda wacana. Isi ketiga ada penanda wacana. Nak bagi contoh letak seperti. Masuk isi berikutnya di samping itu. Ada contoh, tak nak guna seperti, guna iaitu pun boleh. Okey, fakta yang terakhir, akhir sekali. Bagi contoh, seperti lagi. So, markah dia ada 9 isi juga dan markah kamu ada 4. Ini pun cikgu salah paste ni. Jadi kat sini dia tak akan bahagi 2. Jadi kamu hanya terus dapat markah penuh iaitu 4 markah. Dia tak bahagi dah. Sebab jawapan kamu lengkap dalam bentuk ayat. Bukan point form. Yang point form tadi yang dapat markah separuh. Jadi kita dapat markah penuh lah 4 markah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, so ingat. Untuk soalan-soalan struktur ke, esei ke sama cara dia. Dia mesti ada kepala ayat, mesti ada penanda wacana, mesti ada kata hubung. Baru kamu dapat markah penuh. Okey, ini cikgu bagi soalan struktur lagi. Okey, kita tengok soalan ini, soalan yang nombor 1 ni dia ada Roman kan, 1, 2. Bila ada Roman kena buat dalam bentuk perenggan tak? Tak perlu. Kalau Roman kamu tulis kan? Macam biasa Roman. Okey, katalah kamu markah dia 2 tapi kamu nak tambah. Letaklah kat bawah tu. Ada ruangan kosong kamu tambah. Katalah soalan 1 ni salah. Jadi jawapan 1 salah, dia akan ambil jawapan yang kamu tambah. Jadi masih dapat markah penuh. Soalan B pun ada Roman. Tak perlu ayat panjang-panjang. Tulis sahaja. Kalau nak tambah, boleh tambah kat bawah dia. Cikgu kalau ini tu kan ada 2 Roman je kan. Kalau kita buat jawapan sampai 4 boleh. Tak ada masalah. Kalau nak letak 3, 4, 5 pun tak ada. Dia tak potong markah. Sebab dia Roman. Jadi jawapan dia pendek-pendek. Tak ada kepala ayat, tak ada penanda wacana, tak ada semua. Ni soalan yang Roman. Okay. Kalau katalah soalan 5B ni kamu letak 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Tak ada masalah. Dia tak potong markah. Sebab yang Roman macam ni. Tapi bila soalan tu soalan yang bentuk dia kosong je garisan dia, tak ada Roman, kena buat seperti tadi. Mula dengan kepala ayat, lepas tu kita masuk fakta yang pertama, nak pergi huraian letak kata hubung, demi. Ini huraian pertama. Okey, dengan huraian yang kedua. Ada lagi huraian keempat, dan. Okey, ada lagi huraian, panjang sangat huraian, keselamatan. Huraian tak kisah berapa pun boleh. Huraian banyak tak ada masalah. Yang tak boleh lebihnya contoh saja. Contoh 1, inferen pun 1. Inferen kamu bagi 4 pun 1 markah. Inferen tu macam mana tu? Inferen tu kesimpulan. Ini kita akan lihat kesimpulan nanti. Bila kita jumpa soalan kehebat nanti. Okey, ini seterusnya ni kita masuk fakta yang kedua. Agar ni masuk huraian. Dan ni huraian yang seterusnya. Jadi markah maksimal ya. Bila perkataan bawah sekali tu? Ini dia automatik ni. Ni sebab dia online kan. Dia translate kan. Dia translate yang cikgu tulis kat atas tu. Subtitle lah. Patut saya baca dari tadi. Ini tak payah baca yang bawah ni. Ini subtitle yang daripada internet yang Google Translate. Kau rajin sangat. Ni Google. Sebab tu kalau Google Translator ni tu bukannya betul pun. Kita tulis lain, dia translate lain. Itu translator. Okay, so markah maksimal dia 3. Jadi kalau kamu buat macam ni, kamu akan dapat 3 markah. Okay, ni soalan. Ni cikgu tunjuk inference macam mana. Ini soalan kehebat. Bagaimana perjanjian Aqabah membantu perjuangan Nabi? Jadi kamu ambil kepala ayat dia, ambil dia perjanjian Aqabah kerana ini isi yang pertama. Isi pertama dihantam pendakwah Islam. Iaitu ni pun dah jadi contoh ni. Mus'ab ni dah contoh sebab ada iaitu cikgu tak birukan. Okey, katalah kamu tak nak guna penanda wacana, tak seronoklah guna penanda wacana, kamu nak guna ayat kamu sendiri boleh. Ini menyebabkan. Ini menyebabkan pun boleh.
Islam tersebar. Ini dah fakta yang kedua. Berikutnya, fakta yang ketiga. Oleh itu, ini fakta yang keempat. Ini telah menjadi, ini fakta yang kelima. Seterusnya, ini fakta yang keenam. Berikutnya, ini fakta yang ketujuh. Kesannya. Kesannya ialah inference. Ataupun kamu tulis kesimpulannya. Ataupun kamu tulis natijahnya. Dia perkataan DM kamu banyak-banyak kan iltihamnya. Jadi ayat terakhir ni ialah inference. Inference tu buat inference yang mudah. Tak perlu inference yang bombastik. Nak letak peribahasa lah apa tak perlu. Gramatis. Jadi tak perlu gramatis. Dia sejarah dia tak macam BM. BM dia kena gramatis. Sejarah yang penting ayat tu lengkap cukup. Tak gramatis tak apa. Tapi kalau ayat tergantung dia potong markah. Jadi ini ialah inference. Kesannya mewujudkan keamanan dan persaudaraan dalam masyarakat. Inilah dipanggil inference. Inference ialah kesimpulan kecil bagi soalan tu. Itu inference. Kesimpulan lah, kalau mudahnya kesimpulan. Kalau kamu nak guna kesimpulan pun lagi senang. Kalau pemeriksa nampak kesimpulan, itu dia dah tahu, itu inference. Kalau kat sini kesan tu dah inference. Jadi kesan daripada perjanjian Aqabah ialah keamanan dan persaudaraan. Itu ialah kesan dia ataupun kesimpulan ataupun inference dia. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada juga. Okey, kita dah habis rotor, cikgu masuk esei. Esei ni, ini yang kita spot tahun ni Pakatan Murni ni. Sebab kita spot Melayu Union dah keluar, jadi kita spot Pakatan Murni untuk tahun ni. Okey, Sistem jadi ahli. Asisten ahli pun kita spot. Cikgu, Ini soalan-soalan yang kita spot lah. cikgu kalau SPM soalan sama satu Malaysia. Sama. Bukan macam MRS tak sama. Kalau macam trial dia ikut negeri. SBP lain, MRSM lain. Tapi kalau SPM sebenar, MRSM ke, SBP ke, sekolah harian biasa macam kita ni pun soalannya sama. Sebab itu dia ada soalan susah, ada soalan senang sebab dia nak tengok aras murid tu. Okey, kita tengok soalan ini. Soalan SPM dengan soalan MRSM tu mana lagi susah? Kalau MRSM trial dia lagi susah. Trial tu dia buat, memang dia buat aras tinggi. Tapi kalau SPM sebenar, soalan MRSM dengan kita sama. Cikgu, MRSM bukan dia orang berlatih tu jawab soalan SPM ni, cikgu. Yalah, dia melatih jawab soalan SPM lah. Kenapa dia tak baca macam tu, cikgu? Tapi soalan SPM bukan untuk tahun ni. Katalah dia nak buat soalan SPM untuk 5 tahun akan datang, dia test calon tahun ni. Bukannya soalan tahun ni untuk jawab SPM tahun ni. Kalau SPM tahun ni dia akan test masa kamu form 1 atau form 2. Itu cara lembaga buat. Dia tak akan bagi tahun yang sama. Jadi maksudnya kamu dah tak ingat dah soalan tu. Katalah dia test kamu masa form 1. Dia bagi kamu masa soalan tu form 1. Jadi soalan yang dia test tu lah dia guna untuk tahun 2020. Ingat lagi tak soalan 4 tahun 5 tahun lepas? Tak. Mesti tak ingat. Itu cara dia buat. Biasa dia akan ambil kalau soalan susah dia pergilah MRSM ke SPP. Kemudian dia akan test sekolah Cina, sekolah agama, sekolah harian biasa. Tapi dia tak akan test pada calon untuk tahun tu. Katalah dia test calon SPM tahun ni, soalan tu akan keluar 3-4 tahun lagi. Dia itu cara dia. Dia tak akan keluar tahun yang sama. Itu cara dia. Okey, kita tengok soalan Pakatan Murni. Okey, dia tanya yang pertama tentang usaha, ada 4 markah. Yang kedua dia nak kenapa kita kena hormat prinsip Pakatan Murni, 8 markah. Yang ketiga dia tanya kalau kita abaikan apa jadi. Ini soalan kebat ni. Kebat aras tinggi juga ni C ni. Kalau kamu perasan soalan struktur ni soalan fakta ke soalan kebat yang banyak markah? Kebat. Kebat kan? Itu sebenarnya dia nak tolong calon. Sebab bila soalan fakta, kamu kena ingat fakta dalam buku teks. Bila soalan kebat, soalan B ni pun dah kebat. Soalan kebat ni yang tak ada dalam buku teks pun kamu akan dapat markah. Kadang-kadang kamu rasa betul ke tak betul? Tak apa, tulis je. Asalkan logik pemeriksa kata boleh terima ni. Dapat markah. Soalan kebat jangan sesekali tinggal.
Sebab bila cikgu Betul. semak soalan SPM sebenar, cikgu semak 3 peringkat. Soalan SPM kamu bulan 11, bulan 12 tu cikgu semak. Lepas tu kamu bayar untuk semak semula, itu pun cikgu semak. Lepas tu soalan ulangan bulan 7, bulan 8 tu, itu pun cikgu semak. Setahun cikgu semak SPM 3 kali. Sejarah. Sejarah sajalah. Jadi bila cikgu tengok, biasanya dia tak jawab soalan fakta, tapi soalan kebat tu dia boleh jawab. Sebenarnya soalan kebat tu membantu kamu untuk lulus. Jadi soalan kebat jangan tinggal. Kamu rasa tak betul tu tulis je. Tulis yang sama. Untuk soalan, katalah soalan 5 kebatnya sama. Soalan 6 kebat sama. Soalan 7 kebat sama. Tak apa. Kalau kita tengok PES dari segi politik, ekonomi, sosial. Kamu kata sama je ni. Tak apa, tulis yang sama pun tak apa. Kadang-kadang yang sama tu pun betul. Okey? Cikgu, ada orang nak masuk tapi tak boleh masuk. Ada orang nak masuk. Oh, Sebab cikgu kena pergi ke ni. Sebab tu. Betul lah. Sebab cikgu kena buka ke ni dulu bang. Sebab kalau cikgu kamu yang tu, sebab bila cikgu buka slide, cikgu tak nampak dah yang meet ni. Ada lagi tak yang baru masuk? Tak, seorang je. Orang je. Kalau ada yang masuk yang tak boleh, kamu beritahu ya. Cikgu kena tutup sekejap slide, pergi ke meet, baru cikgu boleh admit dia. Okey. Okey, kita pergi balik. Okey, kita tengok soalan bila cikgu buat slide show tu dia memang dia tutup habis. Meet tu tak nampak langsung lah. Okey, soalan A. Soalan A ni cikgu tak bagilah yang poin-poin tadi. Cikgu terus kepada jawapan yang tepat. Yang ikut standard SPM. Jadi usaha dia yang pertama ialah buka keahlian UMNO. Itu usaha yang pertama, fakta yang pertama. Melalui ni maksudnya ada huraian CLC. Kat sini dah dapat 2 markah. Berikutnya, bila berikutnya ini ialah fakta yang kedua. Konferensi ataupun convention. Sama. Okey, melalui convention nasional. So kat sini dah dapat 4 markah. Seterusnya fakta yang ketiga, pilihan raya. Okey, melalui kerjasama ni pun sebenarnya ini dah kira huraian ni. Huraian. Okey, kemudian selanjutnya ini fakta yang keempat. Okey, kemudian kemenangan besar ni huraian dia. Akhirnya ni fakta yang kelima, kabinet, huraian dia rombongan. So kat sini kita tengok ada berapa ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 isi. Tapi maksima dia 4 markah sahaja. So dia akan pilih mana-mana 4. Jadi kalau kamu tengok, sebab itu pentingnya markah. Kalau markah tu 4, janganlah tulis panjang lebar. Terutama untuk kertas 3 nanti. Jadi kamu agak-agak kamu dah tulis 4 isi, 5 isi lebihkan 1, 2 cukup. Ini sampai 9 isi ni. Dia jawapan dalam skema SPM memang panjang. Kalau 4 markah dalam skema SPM biasanya ada 12. Ada 12 isi. Punyalah banyak. Okey, ini soalan B, 8 markah. Jadi kalau 8 markah ni boleh panjang sikit. Okey, ini kepala ayat, kestabilan 1. Ini kamu letak, katalah kalau tak nak banyak kata hubung, letakkan tak nak penanda wacana banyak, letakkan kata hubung. Okey, kebajikan 2, hak 3, perpaduan 4, keamanan 5, kemakmuran 6. Okey, ini tak cukup satu ni. Perkembangan ekonomi negara 7. Dia ada 7 je kat sini ni. Jadi kena tambah satu lagi. Kesannya ialah, kesan ni maksudnya inference. Okey, kita tambahlah kat sini satu. Okey. Meningkatkan adil kepada demi pemupuk perpaduan nasional. Okey, cikgu tambah kat sini satu lagi. Seterusnya akan siapa nak bagi jawapan? Meningkatkan taraf hidup rakyat. So seterusnya ni ialah penanda wacana. So penanda wacana kita birukan. So cukup 8. Ini ngam 8 lah ni. So kita ada kat sini ada 7 isi dengan 1
inference. So cukup 8 markah. Okey, untuk B. Okey, untuk C kita tengok cukup tak 8. Jadi kita ambil soalan ni jadi kepala ayat dia. Politik tak stabil 1, hubungan tegang 2, okey, semangat perkauman 3, tak ada perpaduan 4, perbalahan 5, perkembangan ekonomi 6, kuasa besar campur 7, okey, membawa kepada penjajahan baru 8. Okey, ini tak ada inference. Okey, siapa nak cadang inference? Ni tak ada inference ni. Maksudnya kalau jawapan ni katalah kamu pemeriksaan tu strict, dia tak nak bagi 8 markah walaupun ada 8 isi, dia boleh tak bagi 8 markah sebab tak ada inference, dia boleh letak aras 3. Kalau aras 3 markah dia berapa? Yang cikgu bagi tadi. 6 atau 7. Kalau 6, aras 4, 7 hingga 8. Aras 3, 6, 7 lah. 5, 6. Okey, so 3, 4. apa? Kita buat inference sama-sama. Kesimpulannya, apa kesimpulannya? Kalau kita apply perkataan murni ni. Kesimpulannya Kita nak bersatu padu. berlaku Negara dalam masyarakat. Negara, tidak terjamin. I think kalau kamu nak ambil kesimpulan kat sini pun boleh ni. Kita stop kat sini nokta. Ini kita buang ni. Kesimpulannya boleh membawa kepada penjajahan baharu ke atas negara kita. So, ini kita buang. Jadi, kita dah ada inference dia. Jadi, kesimpulannya ni adalah inference. Ini pun boleh. Kalau nak senang, tak nak fikir dah. Dah aja. So kita ada 7 isi, 1 inference. So kamu layak dapat aras 4. Kamu letak nak senang nampak inference tu, letak kesimpulannya, kesannya. Itu dah inference. Okey, boleh faham? boleh. Okey, boleh. So sekarang ni kita dah cikgu tunjuk satu lagi. Yang ini cikgu nak, siapa nak cuba? Sebab ini cikgu bagi skema. Inilah skema SPM. Okey, 6 markah 7A. Cikgu minta seorang cuba jawab. Skema dah ada. Cikgu nak kamu letak kepala ayat, penanda wasana dengan kata hubung saja. Proses pilihan raya yang dilaksanakan di negara kita. Okey, seorang-seorang. Ini proses pilihan raya yang dilaksanakan di negara kita dilakukan melalui Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dengan menetapkan tarikh penamaan calon dan tarikh pengundian. Okey. Masuk fakta kedua. Penamaan Mana calon. penanda wacana? Seterusnya, penamaan calon yang bertanding diaturkan. Okey, 2 markah. Penanda wacana ketiga. Nak guna yang sama pun tak ada masalah. Samping Samping itu. itu, parti yang bertanding menyediakan manifesto. Okey, 3 markah. Lagi? Walau bagaimanapun, pihak yang bertanding melancarkan kempen pilihan raya. Okey, 4 markah. Nanti Fakta jalan. kelima. Selain itu. Natijah tu yang inference. Selain itu. Penanda wacana. Selain itu. Selain itu boleh. Selain itu, Selain itu, SPR mengumumkan tempat pengundian dan tempat pengirian undi okey. serta Dengan pemberian itu. kertas undi kepada pengundi. Okey. So dapat 6 markah. Jadi 6 fakta tu kamu dah dapat 6 markah. Kamu tengok SPR kan? SPR Cikgu yang pun kedua begitu. ni kita boleh buat ringkasan sebab yang pertama kita dah tulis penuh. Dia kena tulis penuh dulu. Tapi kalau guna SPR sahaja pun dia tak potong markah sebab SPR ni semua orang tahu. SPR tu ialah Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, kata siapa nak cuba yang F6 bila kita nak gabung fakta dengan huraian. Siapa lagi nak cuba? Boleh sambung. Akmal. Cuba. Pemberian kertas undi. Berikutnya pemberian kertas undi kepada pengundi. Nak guna kata hubung apa? Yang. Yang betul boleh ya. Apa dah?
yang diberikan kepada pengundi di tempat pengundian. Okey. Nak guna penaruh wacana pun boleh kalau tak nak guna kata hubung. Pengundian. Ha. Seterusnya kita undi Seterusnya. pengalaman parti calon yang bakal dipilih oleh pengundi. Okey, masuk fakta ketujuh. Jadi. Dia. Seterusnya pun boleh. Berikutnya ke? Okey, cuba. Siapa lagi nak cuba? Muhammad Zaimi. Cepat Muhammad. Seterusnya ialah pembuangan undi. Di mana? Pengundi memangkah calon pilihannya pada kertas undi. Okey. Berikutnya kertas undi dimasukkan ke dalam peti undi untuk mengira undian. Fakta yang terakhir kamu nak guna perkataan apa? Nak senang. Kesimpulannya Akhir sekali. Dibuat pengumuman keputusan pilihan raya. Pengiraan undi dan pengumuman keputusan pilihan raya. So, kat sini kita tengok ada berapa isi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Markah maksimalnya hanya 6 markah sahaja. Jadi maksudnya ini proses ni soalan fakta. So dia tak ada inference lah. Soalan fakta dia tak ada inference. Dia kalau soalan fakta huraian contoh sahaja. Kalau soalan kebat baru ada fakta huraian contoh inference. Okey, soalan B. Soalan B pun cikgu bagi skema sahaja. Siapa nak cuba? Kepala ayat. Okey, masuk fakta. Okey, ada penanda wacana. Kalau nak letak kata hubung pun boleh. Cikgu, Umar Danish cikgu. Umar Danish, cuba. Ambil kepala ayat dia. Ambil pernyataan tu. Pilihan raya. Dia tak faham lagi tu. Dia tak faham ni, dia baru masuk. Oh, dia dah boleh masuk belum? Dah. Dia tak faham lagi. Oh, dia tak faham lagi. Oh, yang baru masuk tadi. Okey, yang dah lama lah. Yang dah lama masuk, cuba. Kau memang lah, Mat. Kau memang. Sebab cikgu tak nampak mic tu, cikgu tak tahu nama siapa. Cikgu tak boleh baca nama. Cikgu Suzani lah sebut nama murid siapa yang kena baca. Semua tu. Haikal Al-Hafiz tu. Haikal baca. Ya, saya. Ambil kepala ayat dulu. Pilihan raya tu. Pilihan raya di negara kita dilaksanakan secara adil. Nak sambungnya macam mana? Kerana SPR merupakan badan bebas yang bertanggungjawab ke atas perjalanan pilihan raya. Okey, masuk fakta kedua. Selain itu, anggota SPR dilantik oleh YDPA. Okey, fakta tiga. Di samping itu, anggota SPR tidak menyebelahi mana-mana pihak ataupun bebas. Okey, fakta empat. Seterusnya, SPR turut mengundang pemerhati luar. Okey lagi. Kalau tak nak kata hubung pun boleh dengan penggunaan dengan penggunaan kotak lutsina yang boleh dilihat oleh wakil-wakil yang bertanding. Okey, berikutnya penggunaan anggota keselamatan untuk menjaga dan mengiringi peti undi. Okey lagi. Akhir sekali. Dah tak ada baca tu. Penggunaan dakwah kekal kepada pengundi untuk mengelakkan pengundian 2 kali. Okey, so dah ada 7 fakta sebab dia 6 markah je kan? Okey, calon kedua. Ambil daripada fakta 8. Mula dengan kepala ayat. Okey, Cikgu Sani siapa ni pula? Gabriel ada Gabriel. Sebab saya tak nampak chatting. Gabriel. Okey, siapa? Gabriel tak ada. Gabriel. Ambil kepala ayat pilihan raya. Pilihan raya di negara kita dilaksanakan secara adil. Start dengan fakta 8. Oleh Suruhan Pilihan Raya yang merupakan badan bebas yang bertanggungjawab ke atas. F8. F8 dah.
Mendaftar. Azan ke apa tu? Mendaftar. Pilihan raya di negara kita dilaksanakan secara adil kerana adanya mendaftar pengundi berdaftar. Kerana pengundi mendaftar menggunakan daftar pemilih yang terkini. Okey, H8. H8. So macam mana? Macam mana nak gabung tu? Nak letak kata hubung. Di mana SPR? Di mana SPR bekerja sama dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, fakta 9. Seterusnya, okey, wakil calon yang bertanding menjadi pemerhati semasa proses pengiriman undi. F10. Dan parti yang kalah tidak berpuas hati, mereka boleh menghantar petition. Okey, F11. Di samping itu, individu yang tidak berkaitan tidak dibenarkan berada di bilik pengiriman undi. F12. Serta borang penjumlahan undi, setiap calon ditanda tangani oleh setiap wakil calon. Okey, F13. Akhirnya boleh. Akhir sekali, pengendalian proses pilihan raya di Malaysia telah mendapat pengiktirafan daripada badan-badan dunia sebagai yang terbaik. Okey, tahniah, bagus. So, cikgu rasa kamu dah faham cara nak menjawab. Maksudnya kita mula kepala ayat, lepas itu kita ambil fakta dia, nak beralih ke fakta baru letak pelanda wacana ataupun nak letak kata hubung pun boleh. Okey, jadi yang ini soalan ini adalah soalan kebat ni. Sebab bila ada dalam skema ada mana-mana jawapan munasabah, itu maksudnya soalan kebat. Jadi F13 ni ialah inference dia. Pengiktirafan badan dunia yang terbaik ini ialah kesimpulannya. Kalau kamu tak nak guna akhir sekali pun boleh, kamu boleh guna kesimpulannya. Atau natijahnya, kesannya, iltihamnya, apa-apa sahaja. Ini menunjukkan F13 tu adalah inference bagi soalan 17B. Okey, kita tengok lagi soalan 17C. Ini pun soalan kebat. Okey, Cikgu Suzani, siapa nak pula? Siapa ya? Siapa yang belum kenal lagi? Aiman. Ambil. Okey. Aiman ada? Aiman apa ke? Aiman manja. Ahmad Aiman. Ada Aiman? Manjuri. Anak Kak Asma. Anak Kak Asma. Okey, ambil. Okey, boleh mula? Aiman? Tidur. Oh, buka mic tidur sebab tak buka video. Muhammad Lubin. Muhammad Lubin. Lubin. Okey, mula kepala ayat dulu. Cadangan saya untuk mengatasi. Okey, siapa nak cuba? Okey, sebab dia punya soalan berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut. Boleh tak kita gunakan kepala ayat dia? Cadangan saya untuk mengatasi masalah tersebut ialah. Boleh ke tak boleh? Cikgu nak tanya ni. Ini sebab pernah keluar soalan SPM 2000 berapa cikgu tak ingat, 2004, 2006 macam tu lah. Kalau masalah tersebut maksudnya kamu mengarahkan pemeriksa cari apa masalah itu. So kalau macam ni, kepala ayat tu diterima atau tidak? Kalau ada macam ni. So jawapan kamu tak boleh guna masalah tersebut. Sebab pernah ada 1 tahun tu lembaga bagi markah kosong. Jadi dia katalah jawapan kamu kat cadangan saya untuk mengatasi masalah tersebut ialah terus dia bagi kosong. Masalah apa? Jadi kamu kena ambil kenyataan sebab dia gunakan kataan tersebut. Jadi kepala ayat kamu kena guna macam ni. Cadangan saya untuk mengatasi masalah segelintir generasi muda di Malaysia yang masih tidak mendaftar sebagai pengundi ialah SPR menggunakan saluran media. Itu isi yang pertama. Isi yang kedua yang lain itu sama.
Berikutnya SPR menghebahkan. Seterusnya, kalau yang C tu contohnya melalui surat khabar. Masuk fakta kedua, berikutnya. Dengan katalah berikutnya kempen kesedaran secara bergerak melalui cara ataupun pendekatan mendekati generasi. Masuk fakta yang ketiga, seterusnya. Okey, huraian. Okey, jadi yang lain-lain tu macam biasa. Cuma kalau kamu jumpa perkataan ada tersebut ke, di atas ke, berikut ke, kamu ambil balik penyataan yang dia bagi tu. Jangan guna masalah tersebut je. Sebab kadang-kadang lembaga ni dia strict. Bila perkataan tersebut ni seolah-olah kita mengarahkan pemeriksa cari apa masalah tu. Jadi yang itu kadang-kadang kalau dia strict dia tak akan dibagi markah. Jadi cara selamat kita ambil masalah segelintir ataupun kamu ambil awal pun boleh. Masalah terdapat segelintir generasi muda di Malaysia yang tidak, sampai habis kat sini baru kita masuk isi yang pertama. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham tak? Aik senyap ni? Boleh aku. Boleh. Okey, kalau jumpa masalah tersebut ambil balik pernyataan yang diberi. Ataupun dia kata masalah di atas, ambil balik. Jadi dia mesti sebut masalah apa tu. Okey, jadi yang untuk step-step lain tu sama. Kita gunakan penanda wacana dan macam tu. Okey, so kita habis untuk kertas 2. Ada soalan nak tanya kertas 2? Kertas 3 ni sikit je lah. Mana cikgu tahu? Cikgu bukan buat soalan. Cikgu hanya pemeriksa. Cikgu tak gubah soalan. Puan Nur Azmah, Ya. ada yang request lagi tak? Request nanti saya tengok. Ada lagi tak yang nak masuk? Tak nampak ni? Tak ada. Tak ada ni. Tadi kalau ada dia request. Dia kalau ada dia akan request, saya kena tarik admit baru dia boleh masuk. Tak ada yang request ni. Ni dia pakai Gmail sendiri ni, dia tak pakai. Yang kalau MOE dia terus masuk. Yang guna Gmail ataupun Yahoo ke, itu kita kena tarik. Kalau pakai MOE tak ada masalah, dia terus masuk je. Okey, kita tengok kertas 3. Kertas 3 dia ada 8 konstruk semua sekali. Tapi soalan tak semestinya 8. Soalan boleh jadi 9, boleh jadi 10. Setakat ni dia sama ada 8, 9, 10. Setakat ni sampai 10 je lah, tak pernah lagi sampai 11. Tapi konstruk ataupun soalan ni ada 8. Ada pengenalan, memahami ini kamu tak perlu pening ini. Ini tugas pengubah soalan ni. Cuma kita tahu soalan boleh jadi 8, boleh jadi 9, boleh jadi 10. Ini pun sama, konstruk markah dia pun tetap macam ni. Dia boleh berubah-ubah, yang pastinya 100 markah. Dia lembaga boleh ubah jumlah markah kat tepi ni, tak ada masalah. Okey, ni soalan-soalan yang dah keluar. Kertas 3 tak ada masalah sebab dia keluar tema awal. Jadi kita tak perlu ngusir. Bila keluar tu sebenarnya murid ni kenapa salah satu faktor kenapa kertas 3 dibatalkan sebab yang menjawabnya siapa sebenarnya? Murid ke cikgu? Cikgu, sebab bila keluar tema kamu tengoklah dalam Telegram ke WhatsApp, cikgu dia berbincang sama sendiri, lepas tu buat bengkel, siap buat bengkel, pergi hotel lah, apa buat bengkel, buat buku. Cikgu pun buat buku kertas 3 sebenarnya. InsyaAllah tahun ni pun cikgu buat buku kertas 3. Jadi cikgu lepas tu di pasaran pun kamu tengok buku berlambak-lambak, dalam internet pun tarik je kertas 3 SPM 2020, banyak sangat cikgu share. Kamu boleh ambil. Jadi kertas 3 tak ada masalah sebenarnya. Kamu boleh dapat 20/20. Sebab banyak sangat cikgu-cikgu sejarah ni dia pemurah. Mereka yang bersengkak mata, yang berfikir macam mana nak. Cuma yang cikgu buat tu ialah acuan jawapan. Jangan kamu ingat yang cikgu buat tu jawapan. Sebab yang kita dapat hanya tema. Ini yang cikgu tunjuk ni ialah tema. Tema ni ialah skop soal jawapan tu kat mana. Tak semestinya soalan tu sebiji-sebiji macam ni. Soalan dia boleh ubah-ubah. Cuma kita tahu skop tu daripada bab berapa, tingkatan berapa. Itu saja. Jadi bila kamu baca tema kat sini, kamu nampak Malay Union. Jadi kita tahu skop dia ialah Malay Union. Okey, kemudian kita tengok kat sini ada perjanjian PTM. So kena masuk PTM juga. Okey, tentang raja. Tentang hak istimewa Melayu orang asing. Sampai 31 Ogos 57. Maksudnya daripada Malay Union sampailah merdeka. Itu skop dia.
Bila kita baca tema, kita kena tahu daripada mana ke mana. Itu dia punya skop jawapan dia. Okey, jadi ini ialah yang cikgu-cikgu buat. Jadi bila dia tahu skop, dia akan buatlah pengenalannya mungkin tentang latar belakang. Mungkin tentang isi dan huraian. Sebab, okey, ini masih sebab. Kemudian siapa yang sokong. Kemudian apa tindakan orang Melayu yang menentang. Okey, katalah kalau ini soalan ni dia boleh masuk kebat dah ni. Kalau kamu jadi pemimpin masa tu, apa cara kamu nak satukan orang Melayu? Ini ialah acuan jawapan. Ini kita panggil acuan jawapan. Jadi bila soalan sebenar keluar nanti, kamu kena tengok soalan kat mana kamu nak cari jawapannya. Ni faktor kejayaan, faktor pembentukan. Sebab dia sampai merdeka, sampai 57. So kita masuk semua. Langkah PTN 48, perjanjian PTN 48. Ni masih perjanjian. Ini soalan-soalan kebat dia. Kejayaan. Ini semua acuan jawapan. Okey, kerjasama kaum. Okey, cara nak pertahankan kedaulatan. Cara nak pertahankan raja. Nak kekalkan kedaulatan, hak istimewa Melayu. Okey, iktibar. Ini pun masih iktibar. Okey, langkah eratkan perpaduan. Ini semua soalan kebat ni. Okey, cara kekalkan perpaduan, usaha bentuk bangsa bersatu padu, peranan remaja. Okey, perpaduan. Ini pun masih perpaduan. Kejayaan yang dicapai. Ini unsur-unsur kebat yang kita boleh masuk ini dalam bentuk point form. Tapi semua ni kamu kena jadikan ayat. Dia tak boleh keluar macam ni. Kalau kamu jawab macam ni, cara pemeriksaan kertas 3 sama kertas 2. Semua dapat setengah markah. Itu pentingnya kita tengok markah. Ini yang akhir sekali. Yang akhir sekali, kadang-kadang dia akan bagi ni pengetahuan nilai unsur. Kadang-kadang dia tak bagi, dia bagi atas je. Sediakan rumusan daripada soalan yang diberikan. Macam tu je. Yang ni tak ada. Tapi dalam skema mesti ada. So, cara selamat, kamu kena letak perkataan ni. Pengetahuan yang saya peroleh ialah apa? Jadikan satu perenggan. Okey, kemudian yang kedua, nilai murni atau unsur patriotismenya ialah apa? Jadikan satu perenggan. Okey, harapan saya apa? Jadi kena ada perkataan ni. Apa pengetahuan, apa nilai dia, apa harapan. Sebab markah rumusan ni 5 markah. Jadi cikgu cadangkan langkah selamat. Kamu bagi 2 pengetahuan, 2 nilai, 2 harapan. Sebab cara pemarkahan dia boleh berubah, ya? Ya, ada apa? Yang rumusan ni, bukan ke jawapan dia dah ada dalam buku teks? Rumusan dalam buku teks tu, dia hanya pengetahuan sahaja. Harapan tak ada. Kalau kamu ambil yang belakang buku teks, harapan biasa tak ada. Nilai mungkin ada. Pengetahuan memang ada. Pengetahuan wajib ada lah. Pengetahuan ni sebenarnya kamu ambil jawapan kamu soalan 1, soalan 2, soalan 3 pun boleh pengetahuan. Yang kamu kena fikir, nilai ni kena fikir. Ini kadang-kadang ada dekat belakang buku teks tu, yang akhir bab tu. Tapi harapan tu memang tak ada. Jadi kalau kamu ambil kat situ, katalah kamu ambil 2 pengetahuan, 2 nilai, 4. So harapan tak ada, jadi 4 markah je. Tapi cara dia bagi markah tu pun dia boleh berubah. Ada 1 tahun dia bagi pengetahuan 1, nilai 1, harapan 1, 2 lagi bebas. Ataupun dia bagi 2 harapan, 2 nilai, 2 pengetahuan. 6. Pilih 5. Jadi nak selamat semua bagi 2. Bagi 2 pengetahuan, 2 nilai, 2 harapan. Jadi dia ubah form, dia ubah cara pemarkahan, trend markah dia tu pun kita masih kekal dapat markah penuh 5 markah. Biar lebih 1 tak apa. Jadi cikgu cadangkan bagi 2 pengetahuan, 2 nilai, 2 harapan. So dapat markah penuh. So setakat ni ada apa-apa nak tanya? So kita dah habislah 3 kertas. Ada nak tanya? Sebab ada yang ada program pukul 5 ni. Ada soalan nak tanya? Yang lain-lain ni teknik ulang kaji je. Jadi so kita dah habis untuk kertas 3. Cikgu pergi ke mic balik. Ada soalan nak tanya? Kalau form 4 nak baca bab apa je? Form 4 kamu ambil yang cikgu fokus tadi lah. Fokus tadi dia sebab form 4 ni yang nak senang macam ni. Kamu tengok soalan 2020, soalan 2019. 2 tahun tu maksudnya kalau biasa yang rapat tu dia tak akan keluar lah. Yang lain-lain tu kena baca. Sebab itu cara paling mudah, sebab kita kadang kita tak tahu.
Cara paling mudah untuk kamu nak baca ialah kamu pilih soalan teraya negeri. Teraya negeri ialah spot untuk negeri tersebut. Macam kita ambil soalan Selangor. Selangor ni ialah spot negeri Selangor. Kamu ambil soalan Kelantan. Itu spot negeri Kelantan. Jangan kamu ingat dah keluar teraya tak keluar SPM. Yang keluar teraya itulah yang akan kita nak masa SPM nanti. Sebab itu cadangan terbaik cikgu, kamu buat soalan teraya negeri-negeri sekarang ni. Oh. Baik kertas 1, baik kertas 2. Kertas 3 tak payah. Kertas 3 tunggu tema keluar. Tak perlu penat-penat kertas 3. Kertas 1, kertas 2 sahaja. Kertas 1 sebab cikgu pun selalu share dalam grup cikgu Hulu Langat ni kuizi soalan teraya-teraya negeri. Itu kamu buat sebab dia ada yang live tu mungkin ada yang tak sempat masuk sebab dia kuizi 500 orang. Kamu ambil yang offline pun boleh. Offline tu boleh buat dia 3-4 kali sampailah betul semua. Itu untung kuizi tu. Nanti cikgu-cikgu kamu akan share kuizi. Kalau soalan kertas 2, ambil teraya negeri tu. Cuba jawab teraya negeri, kemudian kamu send kat cikgu kamu suruh sepak. Teraya negeri tu yang sangat signifikan lah, sangat sesuai sekarang ni. Okey, ada soalan lain? Yang form 4 tadi? Yang form 4 pun samalah. Ambil soalan teraya negeri. Yang tadi tu. Oh, yang cikgu bagi ni? Okey, yang cikgu bagi nanti cikgu tunjuk balik. Okey, form 4. Cikgu, kertas 1 paling kurang kena dapat berapa baru boleh? Kalau nak senang skor, kamu kena betul 30 ke atas. Bila 30 ke atas, kamu dah jadi calon A dah. Sama ada A atau A minus. Kalau 35 tu A plus. Kalau 30 tu A minus tu dah kira dalam tangan tu. Okey, dah snap. 3 dan 4. Dah ke? Dah, ini 3 dan 5 dah? 3 dan 5 dah tadi. Okey, ada soalan lagi? Ada apa-apa nak tanya lagi? Cikgu tengok chat. Bila cikgu buka ni baru cikgu nampak chatting. Siapa? Rush ni mic problem. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Tak ada ke? Tak ada lah. Okey, kalau tak ada, cikgu rasa untuk perkongsian kita hari ini setakat ini sahaja. Cikgu harap apa yang cikgu bagi tadi kamu boleh aplikasikan masa SPM nanti. Maksudnya isi kamu dah ada, cuma gunakan teknik yang betul. Jadi insya-Allah cikgu doakan semua yang join yang ini ada 19 orang, semua akan dapat A untuk paper sejarah. Usaha lebih kamu dapat A plus. Sekurang-kurangnya A minus. Okey, jadi cikgu serahkan pada Cikgu Suzani. Okey, terima kasih Puan Nur Azmah sebab beri taklimat teknik kita ni walaupun kehadiran sangatlah 19 orang. 19/84 kan, 85. Tapi tak apalah, yang hadir ni cikgu ucapkan terima kasih. Macam Cikgu Nur Azmah cakap, kami doakan awak dapat A semua. Dan latihan yang cikgu bagi buat, dia tak buat Puan. Kuizi yang masuk dalam daerah tu dah bagi. Cikgu semua saya buat tu. Tak apa, yang mic Cikgu, saya Syamil buat semua. Semua buat, bagus yang buat. Mic ni cikgu record, nanti cikgu akan send pada Cikgu Suzani. Cikgu Suzani boleh send dalam grup kelas nanti. Jadi siapa yang tak join dia boleh tengok balik lah yang record. Nanti cikgu akan masukkan dalam YouTube juga. Jadi kamu boleh tengok kat YouTube pun boleh. Apa itu? Buku tak ada. Kalau buka Apa kamera itu, mesti cikgu? ada dalam YouTube. Okey, cikgu nak tunjuk satu lagi. Ini buku yang cikgu guna Cikgu untuk Suzani sekolah cikgu comel, lah. right? Ni cikgu, ini cikgu. Saya hanyut kena banjir. Kena banjir. Okey, ni cikgu tunjuk buku yang cikgu guna untuk sekolah cikgu bagi kertas 1, kertas 2. Cikgu guna yang ni. Yang kertas 1 ni cikgu buat soalan past year yang cikgu susun ikut bab. Yang kertas 2 ni ialah soalan-soalan ramalan tahun ni. Cikgu tak jual ni. Cikgu jual lah. Kertas 1 ni RM6, kertas 2 ni murah je RM2. Sebab cikgu buat ni sebelum SPMU. Jadi ada soalan yang cikgu spot dah keluar masuk SPMU. Cikgu buat buku ni. Cikgu, ini buku yang cikgu buat. Kalau kamu
kalau cikgu, kalau kamu berminat, boleh Macam nak beritahu beli Cikgu Suzani, cikgu akan hantar ke sekolah lah. Tapi kamu kena ambil pergi sekolah. Sebab sekarang ni PKPB macam mana. Tapi kita dalam Selangor boleh sebenarnya. Cikgu nak beli. Kalau siapa yang nak beli nanti boleh contact Cikgu Suzani lah. Beritahu dia. Okey? Bagi dia beli. Okey, sila. Boleh tak buka kamera? Cikgu gambar. Semua buka kamera. Cikgu nak ambil gambar tu. Kacau. Cepat, kita bergambar untuk akhir sebelum kita tamatkan. Betul kan ni gambut. Akmal mana? Oi, Kal. Saya tak akan baca. Syamil. Tak pakai baju. Rambut sacak tu. Syamil tak buka. Syamil. Bangun tidur Ego. Tak apa, tak bangun tidur pun. Cikgu nak ambil gambar. Cikgu pun nak ambil gambar. Cikgu nak buat dokumentasi sekejap ya. Okey, Syamil. Syamil tak buka lagi kamera. Saya nak ambil Ego. Alah. Asal buka sangat. Okey, cepat Syamil. Sangat Syamil. Fitri. Kamera tak lawa Ego. Tak apa, tak lawa pun. Cepat Syah Fitri, tak buka lagi. Dah gelap Ego. Apa gelap pun. Gambar gelap tu kat mama. Tu kat mana ni? Mana Syah Fitri ni tak ada gambar? Tapi speaker buka. Speaker buka. Pemalu amat ni. Tengok Luvin tengok. Style dia nampak. Gabriel style dia nampak. Okay. Saya tak juga Ego. Alamai. Malunya Syah. Dah Ego. Aduh. Dah ke belum? Bosak anak-anak. Baiklah Kal. Okeylah, buat tu. Okey, kerja cikgu bagi buat tau. Saya dah Ego. Saya dah katam. Cikgu nak senang. Budak tu bahaya mah nak gambar. Takkan nak terima kasih cikgu nak senang. Terima kasih. Terima. Akan kita kelas. Buat apa lah kelas kelas. Acik ni. Mana? Betul lah. Jangan ni. Okeylah. Wah, Syah baring Syah. Okey, penonton dia Dah lah. banyak baju. Harapnya Sama. yang dapat high school tahun ni. InsyaAllah. Saya. Raya ni Yang dapat A+ pun ada nanti ni. Dapat kelas pun Syah. ada, A plus ada, A ada, tak ada pun ramai. Subhanallah. Bangun main Zoom dia. Aduh, gila tengok. Lalu. Okay, bye. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ego. Sama, kita jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Suzani. Terima kasih Ego. Akmal. Okey, semua. Bye-bye. Banjir, hanyut. Ego lah kamu Mustaqim. Oi, mana tu? Banjir. Oi, rosak. Ambil hisap vape kau Mustaqim. Santai je kau. Cikgu tu tak keluar. Buat pokok getah aku. Cikgu. Ha. Tu bukan saya Ego. Tu kembar saya. Saya ada kembar Ego. Scammer. Bye-bye. Bye. Masih Ego. Kal, kat sana banjir tak Kal?